Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingatkan tuan-tuan dan tuan-tuan pun tahu bahawa kita bila menyusun saf sembahyang, kita mula isi di tengah dulu, bukan di kanan atau kiri tepi, maka di tengah dulu, bukan di kiri. Dan kalau tuan-tuan datang kemudian tuan-tuan lihat ada orang yang penuh kiri sana, jangan ikut yang betul tengah sini, makruh sana. Cuba tuan-tuan lihat, kalau kita sembahyang 2 orang, imam dan makmum, makmum mana? Tentulah di belakang imam. Kalau 2 orang, kalau seorang mestilah di sebelah kanan imam. Dan syarat dia tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Itu anggaran dia. Mana ada makmum seorang duduk tepi sana tu, kalau imam seorang sini. Kalau imam seorang sini, makmum seorang dia mesti sebelah imam sini. Mana ada makmum tepi sana? Jadi di tengah dulu. Lepas tu imam di tengah, mana imam tepi pula, imam di tengah. Maka makmum tu ikis tengah dulu, sikit-sikit bawa ke tepi kiri kanan. Itu dia. Itu lain kali kita ingatlah. Jadi kalau rakan-rakan kita ada ke sana, kalau dia belum takbir lagi, cakap dia ke tengah lah. Baik. Hampir kita habis Syawal, dan mungkin ada yang dah habis puasa 6 kerana lantaran didikan Ramadan tu masih suka lagi puasa, lepas tu puasa 6. Dan tuan-tuan tahu hadis Nabi yang mengatakan siapa yang Ramadan kemudian summa asbahu sitan min Syawal, dan iringi dengan 6 hari dalam Syawal, seolah puasa sepanjang tahun. Jadi tuan-tuan mungkin dah habis, dan ada juga kadang rakan kita dah suka bertanya, bukan untuk riak tunjuk, suka tanya, kau dah habis puasa 6? Aku belum mula lagi. Bukan kita nak tunjuk puasa 6, kerana kegembiraan kita berpuasa 6 itu. Dah habis puasa? Aku ada lagi 6 hari. Ada 6 hari lagi tu, belum mula lagi. Jadi itulah kegembiraan, kerana kegembiraan kita ni hanya pada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita taatkan Allah, semua makhluk tu dia patuh pada kita. Senang pentadbiran kita rasa satu kebahagiaan taatkan Allah itu. Kerana kesan dia Allah balas tu memang satu kebaikan dan ketaatan dan kebahagiaan, sama ada di akhirat ataupun di dunia. Maksudnya kita taatkan Allah, kita puasa dulu, taatkan, kita akan rasa gembira bila berbuka. Kerana bila kita puasa dalam keadaan taat, sesuka. Bila gembira itu bukan kita gembira kerana nak buka sedap pun tak, kita gembira kerana kita telah melaksanakan kewajipan puasa itu. Maka bila ahli fitri Syawal ni kita gembira kerana kita telah menyelesaikan Ramadan, walaupun kita sedih kerana Ramadan telah berlalu. Bila kita bawa pada perkara lain, maknanya kegembiraan itu yang akhirnya kita kegembiraan Ramadan tu kita akhirnya kegembiraan berakhir dengan kegembiraan Syawal, maka menunjukkan apa, kesan daripada ketaatan kita itu kita rasa gembira dan bahagia di sisi Allah SWT, disebabkan kita ada satu sifat, itu ketaatan, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti raya kita rasa suka gembira. Kenapa? Telah berlaku sebelum ni taat, dan taat itu merupakan berterusan dengan ibadah dia dan sembahyang fardunya dan juga perkara-perkara yang lain. Kalau anak-anak itu dia patuh pada perintah ibu bapa dia tanpa melawan, suruh pergi, cakap gini ikut, tak ada apa, tolong ibu bapa dia tanpa disuruh suka, nanti apa kebahagiaan dia akan datang, Allah balas dengan kebaikan, yang mana anak-anak dia patuh, lebih patuh daripada dia yang patuhkan ibu bapa dia dulu. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak itu. Sebabkan dia dulu patuh pada perintah ibu bapa, apatah lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia kahwin nanti anak-anak dia akan patuh, maka lebih malah lebih baik daripada apa yang dia buat pada ibu bapa dia. Sebab itu Al-Habib Mustafa SAW sabda, awakama qala birru abakum tabirukum abnaukum, buatlah baik bakti pada dua ibu bapa kamu, nanti anak-anak kamu pula akan buat baik pada kamu, malah lebih baik daripada apa yang kamu telah lakukan kepada ibu bapa kamu. Begitulah ketaatan. Isteri taatkan suami, tak nak cakap, akan rasa kebahagiaan, satu kegembiraan. Suruh ni pergi dekat, kan elok macam gitu, hidup bahagia, taat, tak ada masalah. Kalau suruh melawan, aduh,
kerut dari suami. Kan macam kita perintahkan anak-anak kan, anak-anak degil, kerut dari kita. Memang salah kita, dulu kita taatkan bapa. Bila anak kita taat, kita marah. Padahal itu balasan Allah SWT. Kalau kita dulu taat, senang aja. Kita suruh anak kita taat. Suruh semayang kejap, suruh ngaji suka dia. Pergi sekolah tak ada masalah. So bangun pagi awal tak ada masalah, bangun aja. Begitulah. Sahabat Nabi SAW patuh perintah Nabi. Lihat kehidupan mereka, tak pentingkan dunia, suruh fikir akhirat. Tapi kita, inilah yang dikatakan bal tu'thirunal hayatad dunia, malah kamu lebihkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tak ada apa yang sahabat-sahabat fikir itu, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan bersama Al-Habib Mustafa SAW, hidup sama Nabi. Tak ada pun nak pentingkan apa ni, kesenangan, fikir akhirat. Dan ketaatan mereka itu bawa bila setelah wafat Al-Habib Mustafa SAW, tetap sahabat patuh pada pemimpin Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, patuh. Sehingga mereka patuh pada Nabi SAW tu, mereka dikurniakan dengan berbagai kelebihan yang kita pun tidak dapat. Kerana title sahabat tu lebih hebat daripada title wali Allah SWT. Kerana sahabat tu dia juga wali, sedangkan wali Allah tu dia wali saja, tetapi dia tak dapat title sahabat. Sahabat tu dia sahabat, dia juga wali Allah. Sehingga bila binatang pun segan sahabat ni, cakap aja pada binatang, binatang ikut, takut. Macam sahabat tu Safinah, bila berjalan dia apa, sahabat-sahabat tu suka, sahabat ni kadang malas nak bawa barang-barang, suruh Safinah ni bawa. Safinah ni mana bahasa Arab dia kapal penuh muatan. Sahabat tu, Safinah tolong bawa ni, bawa belakang penuh letak ni, dia bawa. Tak ada pun cakap apa ni, Allah berat kau bawa sendirilah, tak ada. Safinah tu bawa start sini, menyenangkan hati sahabat Safinah. Lepas tu bila satu masa Safinah tu dia mungkin bawa barang berat, dia terlambat, tersesat. Dulu Madinah dulu memang ada hutan, Makkah Al-Mukarramah tu memang ada hutan. Lepas tu memang ada dalil lepas kamu wa izas to apa ni, wa izas halal tu fastadu dalam Quran tu. Bila kamu telah tahlul, telah halal, fastadu, maka berbuatlah pergi buru. Menunjukkan kawasan Makkah dulu tu memang ada hutan, ada kawasan perburuan, hutan. Kita sekarang dah tinggal batu je, hutan batu. Dulu ada hutan kayu, hutan batu. Jadi Safinah ni bila di Madinah Al-Munawwarah, bila sesat jalan, tak tahu, melintas di hadapan Safinah tu sahabat tu harimau. Sahabat tu cakap pada harimau, aku Safinah sahabat Nabi, kata dia. Dia kenalkan diri dia. Tunjukkan aku jalan, aku sesat. Harimau tu jalan je, Safinah ikut. Begitu. Taatkan Allah Rasul, taatkan pemimpin, binatang lain pun taat. Dengar cakap. Ketika pembukaan Kota Afrika yang diketuai oleh Uqbah bin Nafi', dan ketika itu sahabat yang menjadi panglima terus angkatan tentera Uqbah bin Nafi' nak buka satu kawasan tu namanya Khairwan. Bila nak buka kawasan itu, si Uqbah bin Nafi' pun beritahu pada sahabat-sahabat dia, kita nak buka Khairwan ini, kawasan Khairwan ini nak buka atau dia. Maka sahabat-sahabat pun cakap pada Uqbah bin Nafi', dia kata, ini kawasan banyak binatang buas, kata dia. Kawasan ini banyak binatang buas. Tu mereka cakap pada Uqbah bin Nafi'.
untuk bina kawasan dalam Khairwan tu, kata sahabat, hazi'iyat kathiratus sibak, ini tempat ni, kawasan ni banyak binatang buas, kata dia. Wal hawam, juga binatang lain lah. Fanakhafu ala anfusina huna, kami takut kat sini, kata dia. Di baham mereka ke, ialah harimau, singa apa nak. Ini sejarah tengah. Wakana Uqbah tu mustajab da'wah. Uqbah ni doa dia mustajab, atau bila cakap aja orang dengar. Itu. Bila doa dia mustajab, cakap dia orang dengar. Fajama'a man kana fi askari, dia maka himpunkan siapa yang ada dengan tentera dia, minas sahabah, dari sahabat tu radhiyallahu anhum. Wa kanu 18 orang dia. 18 orang sahabat ketika itu. Maka Uqbah bin Nafi' bila cakap sini kawasan buas sini, Uqbah bin Nafi' dia duduk atas batu tinggi, tempat tinggi. Uqbah pun cakap, ayatuhal hasyarat wa sibak, hei binatang buas juga, binatang melata semua, kata dia. Mana binatang ke sini? Dia cakap, nahnu ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farhilu anna, maka beredarlah kamu daripada kami. Fa inna nazilun, kami nak turun, nak buka perempatan sini, nak duduk sini. Lagi apa dia cakap? Faman wajadnahu ba'du, siapa yang kami dapati lepas ni lah cakap ni tak beredar, qatalnahu, kami bunuh dia, kata Uqbah bin Nafi'. Orang bunuh binatang, buas tu. Kita tak berani. Dengan anjing pun tu lagi. Fanazara an-nasu yawma izin ila amrin ha'il, maka sahabat bertengok ketika itu lepas Uqbah bin Nafi' cakap aja, maka mereka lihat ketika itu kana sab'u yahmilu ashbalahu wa zi'bu yahmalu ajra'ahu wal hayatu tahmilu auladahu auladaha wa hum kharijun asraban. Lepas Uqbah bin Nafi' cakap saja, binatang pun yang Musa apa gigit anak kecil dia tu, gigit anak kecil lagi tu, gigit apa, macam kucing kan bila nak pindah anak dia tu, gigit kan dekat tengkuk tu, bawa dia. Nampak berduyun-duyun keluar yang gajah dan grup dia, harimau grup dia, yang binatang kecil-kecil ni suka duk dengan lipan kalau jengking sap jalan. Kosong tempat tu. Yang kita nak fokuskan ini, binatang itu patuh kepada cakap Uqbah bin Nafi'. Mengapa begitu? Kalau kita buka tanah, beli tanah, kalau dekat saya tu, kampung saya Tunggu Tiga tu, dengan binatang bab satunya. Bab satu, tahu binatang bab satu? B-A-B-I. Itu ke satu lah. Binatang bab satu dengan monyet dia, dengan beruk dia, dengan lotong dia, yang merosak tanaman, dengan tupai dia. Kalau kita beli tanah kat Tiga, tuan beli tanah kat Tiga, tengok, oh babi banyak ni, monyet banyak, habislah ni, patah pokok getah ni. Kita naiklah dekat mana, dekat batu ke, kat mana pondok, naik tingginya, cakap, semua binatang ni, ini tanah ni aku nak buka ni, kau jangan datang tanah aku ni. Memang tak dengarnya. Kenapa? Jenis kita ni jenis kejap taat, kejap melawan, kejap degil, kejap apa. Tak payah lah cakap macam itu. Tak payah, takkan dapat title macam Uqbah bin Nafi' ni. Kenapa Uqbah bin Nafi' begitu? Kerana ketaatan dia tu, dia rasa hidup kebahagiaan dia dengar cakap je orang dengar. Safinah tadi pun begitu juga, cakap orang dengar.
Dan sejarah menulis mengatakan bahawa selepas berapa puluh tahun di kawasan itu, haiwan itu, tidak ada seekor pun binatang di situ. Kering. Bila orang buat penempatan, tak jumpa lipan, kala jengking, tak ada. Berapa puluh tahun. Sehingga kan seekor, yang saya baca, seekor jengking kalau dijual dan berapa ratus dolar. Satu ekor jengking saja. Daripada kita jual getah murah, kelapa sawit murah, jual jengking aja dekat kawasan ni dah mahal, dapat berapa dolar. Untung jual jengking aja, kecil-kecil binatang. Orang beli tak dapat. Tu kesan ketaatan Uqbah bin Nafi', taat kepada Allah, Rasul, taat pada pemimpin ketika itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardahu, bila bila melai satu wadi, Sayyidina Umar rasa macam takut. Kenapa saya takut berdebar je? Pada Sayyidina Umar siapa? Syaitan pun takut dia. Jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, syaitan tak lalu lagi. Tak berani syaitan. Kalau jalan dah lalu oleh Sayyidina Umar, memang syaitan tak berani. Bila Sayyidina Umar lalu kat satu wadi tu, macam debar, takut. Kenapa? Sebentar kemudian melintas seekor singa di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wardahu. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi dekat singa tu. Sayyidina Umar pegang telinga singa tu, lepian telinga singa tu. Sampai itu dia bercakap, kama qala sadaqa Rasulullah SAW haitsu qala ma khafa ibnu Adam salikan illa salakallahu bihi, atau kama qala, tidaklah anak Adam manusia ni takut satu laluan, takut satu benda nak lalunya, melainkan Allah akan lalu juga yang ditakut tu. Yang ditakut tu itulah akan lalunya. Pial telinga singa tu. Singa dengan pial, lari dia pakai pial. Takut dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Jenis orang bertakwa, takutkan Allah. Semua makhluk tunduk pada dia. Begitu sekali. Ketika Amr bin Al-As, ketika buka Afrika, buka Mesir. Di Mesir dalam Al-Bidayah wa Nihayah tu ada cerita. Di Mesir dulu, satu waktu dulu sebelum masuk Islam, ada satu budaya Arab, iaitu yang mana bila ada satu masa itu air sungai Nil akan turun, parah siang mungkin nak kering, dia nak kemarau, air sungai Nil akan turun, tak naik. Mungkin pagar sebelum tu tinggi tapi dah turun, macam nak kering. Maka ketika itu satu budaya penduduk Mesir ialah mengorbankan anak dara Arab di sungai Nil itu. Orang kata semah apa gitu, bagi kita Melayu kan, potong kerbau, potong apa tu, darah simbah situ, kurapat. Syirik pun dia. Jadi Mesir ketika itu, sebelum datang Islam tu, ada satu budaya membunuh anak dara untuk korban sungai Nil. Lepas tu sungai Nil naik. Maka Amr bin Al-As bila tengok itu, dia cakap, haza la yakunu fil Islam. Ini tidak ada dalam Islam. Maka Amr bin Al-As tulis surat pada Sayyidina Umar. Di sini kata dia, ada satu budaya yang buruk ni, yang tidak ada Islam, yang bunuh anak dara ni. Anak dara tu dipilih, diundi, dipilih daripada kalangan penduduk Mesir. Anak dara dia cantik, minta restu daripada bapaknya. Ya, mati dibunuh situ. Siapa kena giliran, mati. Maka Amr bin Al-As tulis surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tulis ini, oh tu dia, di sungai Nil. Sayyidina Umar tulis dalam satu kertas kecil, ayuhan Nil tu, sungai Nil. Dia kata Sayyidina Umar tu dalam bahasa Arab, in kunta tajri min kibalik, kalau engkau mengalir ni ikut kehendak engkau, fala tajri, jangan kamu mengalir, kami tak perlu pada engkau, kata Sayyidina Umar. Tu dia kertas kecil je, dia kertas kecil. Wa in kunta tajri min kibalillahil wahidil qahhar, kalau engkau mengalir ni dengan perintah Allah yang Maha Perkasa, yang lagi Maha Perkasa, maka kalau engkau mengalir dengan Allah, mengalir. Tapi kalau engkau mengalir ikut engkau sendiri, engkau jangan. Kalau engkau mengalir, in kunta tajri min kibalillahil wahidil qahhar, kalau engkau mengalir dengan kerana Allah yang asa,
dan juga Dia Maha Perkasa, maka mengalirlah. Bila surat kecil tu sampai pada Amr bin Al-As, pada Sungai Nil, ila Nil, kata tu, ila Nil ahli Misr, kepada Sungai Nil penduduk Mesir. Sungai tu kira penduduk juga, Sungai Segamat kira penduduk Segamat, pokok ni kira penduduk Segamat kerana duduk kawasan Segamat, dia ahli Segamat. Sungai Segamat juga, Sungai Kapis, semua ahli Segamat, termasuk burung apa di bawah pemerintahan Johor, Sultan Johor. Ahli Segamat, duduk Segamat, darah Segamat. Tengok, ila Nil ahli Mesir, pada Sungai Nil penduduk Mesir. Tengok, bukan pada aku ni, pada Sungai Nil. Amr bin Al-As buang kertas kecil tu lah Sungai Nil. Ini pada Sungai Nil, bukan pada aku, bagi. Tak ada pun Amr bin Al-As ni bangkang surat itu. Kalau kita mungkin bangkang, agak bodoh benar, tak fikir ke tulis surat pada sungai, bukan sungai bila baca, sungai tak sekolah, teruk dah gila ke? Tapi sahabat yang namanya taat tak banyak cakap. Sebab tu orang taat ni memang tak banyak cakap. Orang taat ni tak banyak cakap, dengar patuh je. Amr bin Al-As tengok, pada Sungai Nil, gitu aja, tak ada pun komplain. Agak gila tak betul kepala ni, dah sewel pada Sungai Nil pula. Teruk betul khalifah ni, tak ada pun. Lempar baling dalam Sungai Nil. Besok Sungai Nil naik paras macam biasa. Sejak daripada itu tak ada lagi budaya membunuh hak dara untuk dibuang dalam Sungai Nil. Kenapa? Sungai Nil tu taatkan Sayyidina Umar. Sungai Nil tu apa? Sayyidina Umar tu siapa? Tetapi mengapa Sungai Nil tu boleh taat dengan kertas kecil itu sahaja? Kalau kita di Sungai Segamat, Sungai Segamat kering ni tu, surat kepada Sungai Segamat, penduduk Segamat, engkau jangan kering ni, jangan naik banjir, nyusahkan orang aja. Engkau jangan naik begitu. Panggil semua ikan-ikan baung apa duduk pada Sungai Segamat ni, biar senang makan cik pencarian, pun senang cik baung apa sini, ikan semua ke sini. Buaya-buaya tolong ke tepi, jangan datang sini lah. Tulis lempar Sungai Segamat. Tak ada kesan pun. Kita ni tuan-tuan, ketaatan kita tidak berterusan. Kalau kita lihat orang taat tu, hidup mereka mudah, bahagia, hidup bahagia, senang. Tak ada apa mereka nak risaukan, walaupun miskin. Lepas tu orang miskin, orang pakai yang taat, dia rasa bahagia, hidup dia senang, tak kisah pun. Tak ada pun sakit hati orang yang ada kereta, ada apa, rumah besar, tak ada. Dia ada pondok buruk pun, alhamdulillah. Perigi paip mereka ataupun sungai tandas mereka, paip mereka, tak kisah pun. Apa ada rebu ubi, makan rebu ubi, tak kisah pun. Ada pakaian, tak kisah pun. Begitulah. Sebab tu kehidupan yang bahagia, yang gembira itu ketaatan kepada Allah SWT saja. Taat. Kerana kita akan rasa satu kegembiraan bila kita taat. Sebab tu raya tu kita sebentar saja. Suka tu sebentar saja. Lepas tu tak ada lagi. Apa-apa kegembiraan cuma sebentar saja. Lepas tu hilang. Kita lapar, sedap makan. Bila kenyang tak ada rasa sedap lagi. Raya pada raya, sebelum raya lagu raya kau main lagi. Sedap dengar. Atau tengah raya 2-3 raya senang. Dah habis ujung-ujung ni dah tak sedap lagi. Orang tak buka pun raya lah. Kenapa? Kegembiraan dunia ni sebentar saja. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya. Sekejap sahaja. Dah selesai. Kita tengok apa habis, dah hilang lagi keseronokan. Itulah. Tetapi kalau kita taat atas takwa, taat walaupun tak bermentah, kita akan rasa kegembiraan dan kita akan rasa makhluk lain patuh, kita merasa bahagia, mudah kita hidup. Kenapa? Kita bukan orang yang ingkar. Kita patuh dengan mengerjakan sembahyang fardu, patuh kita mana yang mampu buat haji, kita rasa satu kegembiraan, kesukaan, kegembiraan kita kerana kita seorang yang taat. Kerana
Sayyidina Ali tu bila hari raya tu orang datang ziarah ni, Sayyidina Ali tengah makan, saya pernah cerita tuan makan roti kering. Ya Amirul Mukminin, ya Mu'in wa khubzin khashin. Pak Amirul Mukminin, hari raya nak makan roti kering aja. Tu kata hari ni raya kita, esok raya bagi kita, kata Sayyidina Ali. Raya bagi siapa yang disyukuri usahanya. Wa kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lana'in. Setiap hari, kata Sayyidina Ali, setiap hari yang tidak ada kita buat maksiat derhaka pada Allah SWT padanya, itulah raya bagi kita, kata Sayyidina Ali. Wa kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lana'in. Setiap hari yang kita tak ada engkar maksiat pada Allah, itulah raya bagi kita. Mana itulah kebahagiaan, kegembiraan kita. Kita tak ada maksiat pada Allah. Nah, itulah asal kebahagiaan. Dan ada ulama mengatakan selain daripada Aidul Fitri dan Idul Adha, dua ni ada 5 perayaan lagi, iaitu rasa kita setiap hari kita rasa taat pada Allah Rasul. Itu juga kita rasa raya, kata dia. Yang kedua, ketika keluar daripada dunia ini, iaitu mati dalam keadaan iman, taatkan Allah Rasul, bawa Allah Rasul sama, iaitu dalam hal taat, beriman dan Allah Rasul. Kedua, ketika mati rasa membawa ketaatan pada Allah Rasul, taat, mati dalam keadaan muslim, mukmin. Yang ketiga, ketika meniti titian siram sakim, lepas, itu rasa raya bagi kita. Yang keempat, ketika dapat masuk dalam syurga, terlepas di neraka itu juga raya. Yang keempat. Yang kelimanya, ketika manusia, orang mukmin ketika dimasukkan dalam syurga dan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bukan daripada arah. Itulah raya paling besar dia. Idun Akbar, raya yang lebih besar, yang terbesar sekali. Kerana raya, segala raya, iaitu orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Itulah sebenar-benar hakikat raya. Kerana dapat melihat Allah SWT, itulah hakikat kegembiraan yang sebenarnya bagi orang mukmin. Itulah dapat melihat Allah tanpa arah. Kalau saya lihat tuan-tuan di situ, mana saya lihat tuan-tuan daripada depan tuan-tuan. Yang orang sana lihat tuan-tuan daripada kiri tuan-tuan. Yang sana lihat tuan-tuan daripada kanan tuan-tuan. Yang belakang tu lihat tuan-tuan di belakang tuan. Itu ada arah. Itu namanya ada arah. Atau di atas. Orang di atas tengok tuan di atas, tuan-tuan bawah. Tetapi bila kita melihat Allah SWT tanpa arah, macam mana? Maka setiap perkara-perkara gaib yang tak mampu kita fikir itu, hanya kita jawab, kita amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, maha suci Allah. Bagaimanalah terlihat Allah tanpa arah itu? Tak tahu kita, hanya Allah yang tahu. Maka bila kita melihat itu, Masya Allah, tak tahu, tak ada arah macam mana yang Subhanallah, maha suci Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingan suatu, tak macam makhluk. Sebab itu Allah tak ada tempat. Mana ada tempat? Tak ada. Tunjuk atas lah mana, itu menunjukkan ketinggian Allah, maha tinggi Allah. Yang di sebelah sana hanya Allah yang tahu, yang sesuai dengan Allah Taala. Kita belajar tauhid. Itu kalau tunjuk mana Allah tinggi, mana tunjukkan Allah maha tinggi. Bukan masuk Allah ke ada langit. Mana kita tunjuk atas tu, Allah sifat maha tinggi, maha suci Allah, tidak bertempat dan tidak mengambil ruang. Kalau botol ni ambil ruang untuk dia duduk, tuan-tuan tu ambil ruang duduk kan. Allah ada, tidak mengambil ruang. Itu yang kita tahu, Subhanallah. Macam mana ya? Tidak tempat. Begitulah bila kita taatkan Allah tu, apa juga dengan ilmu kita, Allah tak ada tempat, ya, itu aja. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, ya. Itulah dasar orang taat, patuh perintah Allah, patuh perintah Rasul,
dan sahabat patuh perintah memimpin Khulafa' Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bila bawa apa lain, patuh pada khalifah-khalifah seterusnya. Dan kita patuh pada pemerintah. Kita anak patuh pada ibu bapa. Isteri patuh pada suami. Sebab itu mana ada istilah suami derhaka pada isteri? Tuan-tuan jumpa ke? Suami derhaka pada isteri ada ke? Yang adanya isteri derhaka pada suami, anak derhaka pada ibu bapa. Mana ada ibu bapa derhaka pada anak? Mengapiklah. Mana ada? Itu kita tahu. Lepas tu bila isteri degil, awak isteri, saya suami. Itu je. Dan kalau dia patuh taat, kalau isteri kita patuh taat, kita akan lihat rumah tangga tu elok, senang, anak-anak pun taat. Bila isteri melawan degil, anak pun ikut degil. Kenapa? Tak ada ketaatan, susahlah hidup macam gitu. Begitulah tuan-tuan, yang taat itu ada kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan sebenar tu ialah taatkan Allah SWT. Apa yang kita rasa gembira tu sebentar saja. Lepas tu kita kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang taatkan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita rasa hidup kebahagiaan dunia dan akhirat dalam hal keadaan taatkan Allah dan Rasulnya dan taatkan perintah Allah. Itulah sebenar-benar kebahagiaan yang kita rasakan melalui kita taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.